discuss. Okay, last week kita, alright. Okay, so last week kita belajar mencari variance dan juga sisihan piawai. Hari ini pun kita akan teruskan pencarian kita dengan variance dan juga sisihan piawai. Alright, so kita akan meneruskan pelajaran kita pada hari ini. Di mana kita nak lihat kepada yang ini. Alright, kita nak lihat kepada yang ini. Ini juga masih mencari variance dan juga sisihan piawai tetapi dia ada sedikit beza. Okey, tolong beritahu saya apa beza yang anda nampak? Ya, apa beza dia? Apa beza yang anda nampak? Tolong beritahu saya. Perasan tak apa beza dia dengan apa yang kita discuss last week? Cepat. Bilangan murid ditambah. Bilangan murid ditambah. Yes, last week tak ada yang tu kan? Sekejap saya nak set yang ni. Okay, last week tak ada yang tu kan? Okay, last week tak ada yang itu. Last week apa tak ada yang ni. Tak ada F ni. Okay, tak ada yang F ni. Jadi sekarang ni sebenarnya kita ada apa sebenarnya kita ada F. Okay, kita ada F. Oh, tebalnya. Alright, so kita ada F. Kita ada kekerapan. Saya tukar setting sikit Okay, so kita dah ada kekerapan. Last week kita hanya buat apa apa formulanya saya tulis je lah kan. Okay, formula variance-nya adalah kita ada sigma X kuasa 2 per N. Okay, kemudian kita tolak dengan min kuasa 2. Okey, ini ialah formula yang kita dah belajar last week. Yang tak ada frekuensi. Okey, ini kita panggil frekuensi dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayunya ialah kekerapan. So bagi soalan yang ada kekerapan, kita pakailah formula yang ada kekerapan. Jadi formula dia sebenarnya formulanya sama je. Okey, formulanya sama je iaitu kita masih kena cari sigma X kuasa 2. Kemudian kita bahagi dengan N. Okey, kemudian kita tolak dengan min kuasa 2. Okey, cuma bezanya di sini ialah oleh kerana soalan kita ada frekuensi, maka kita kena darab dengan frekuensi. Okey, kita darab dengan frekuensi. Jadi apa yang kita buat sekarang? Kita kena cari fx square. Okey, fx square. Jadi mula-mula kita cari min dululah kan? Okey, kalau sebelum ni kita cari min. Okey, sebelum ni kita cari min, kita buat sigma x. Kemudian kita bahagi dengan N kan. Kita ambil kosong, campur 1, campur 2, campur 3, campur 4. Lepas tu bahagi 4 macam tu. Sekarang kita ada frekuensi. Jadi bila frekuensi kita ke kanan sikit. Okay, kita bagi ruang dekat frekuensi tu. Kita bagi ruang dekat frekuensi tu. So kita ada sigma fx. Okay, apa maksud sigma fx? Ni lah. Ini x. Okay, yang ini f. Jadi kita ambil kosong darab 3. Sinilah kosong darab 3. Okey, kemudian 1 darab 5 tu fx lah kan? F1, x1, F2, x2 darab. Dapat yang kedua ni. Lepas tu 2 darab 8 dapat yang ketiga. 3 darab 2 dapat yang ni. So kita kena darab. Itu ialah maksud yang ini. Okey, yang di sebelah sini ni. Okey, itu maksud dia. So kita darab. Kita darab. Alright, so kita darab. So jadi kita darab. Lepas tu kita bahagi dengan N ni. N ini. Okey, N ini sebenarnya adalah apa? Mana pemadam saya? Okey. So N ini sebenarnya dalam case ini, okey, dalam case ini dia tak sebut N lah. Dia sebut sigma F, iaitu jumlah F, iaitu F pertama, campur F kedua, campur F ketiga, campur F keempat, campur F kelima. Jadi dalam case yang tiada frekuensi, kita akan pakai formula dalam kotak hijau ni. Okey, cari min pakai yang kotak hijau, cari variance pun pakai kotak hijau tu. Okey, kalau kita ada frekuensi, maka kita pakai kotak yang ni. Ni warna apa ni? Kelabu ke? Okey, kita pakai kotak yang ini. Okey, boleh nampak tak beza dia? Boleh.
Boleh ya? Okey. Jadi soalan ni macam itulah penyelesaiannya. Jadi kita kena buat apa ni? Kita kena buat square dulu tau. Square dulu. Baru darab F eh. Okey, square dulu baru darab F. Tu yang kosong kuasa 2 dulu baru darab 3. Okey, lepas tu 1 kuasa 2 dulu baru darab 5. Square dulu baru darab. Okey, selalunya saya tak suka ni kaedah ni. Okey, saya tak suka kaedah ni. Kenapa tak suka kaedah ni? Kaedah ni macam tak best. Okay, takut macam bersepah-sepah bendanya. Saya suka kaedah yang seterusnya. Okay, kaedah seterusnya. Kaedah seterusnya, kaedah apa kita tengok slide seterusnya. Next. Slide yang ni. Okay, kita tengok kaedah seterusnya. Kaedah seterusnya ni saya suka sikit pakainya. Sebab apa? Sebab saya kena padam dulu. Sorry, saya kena padam dulu yang ini. Okay, saya padam dulu yang ni. Conteng-conteng ni. Okey, padam. Jadi kaedah kedua ni dia nampak tersusun sedikit. Sebab apa dia tersusun? Sebab dia ada jadual. Jadual. Senanglah ada jadual. Jadi X ni, yang ni X kan tadi. Kita bubur X-nya di sini. So 0, 1, 2, 3, 4 kita bubur di situ. Okey. Kemudian F-nya kita buburlah sebelah. 3, 5, 8, 2, 2 macam tu. Kita buat menegak macam ni kan. Lepas tu sini kita buat fx. Kenapa kita kena buat fx? Yelah kita kan nak cari min kan. Min kan fx kan tadi. Dah terlindung dah di situ. So saya tulis di tempat lain Saya tulis di tempat lain. Saya tulis balik formula dia. Okey, min kita ialah sigma fx. Okey, bahagi sigma f. Jadi kita perlulah fx tu. Apa maksud fx? Fx ialah F darab X, 0 darab 3 dapat 0, 1 darab 5 dapat 5 dan seterusnya. Jadi sini bila kita tambah menegak macam ni, kita tambah semua ni kan. Itulah sigma Fx. Jadi sigma Fx adalah 35. Lepas tu kita cari pula yang X square ni. Kenapa kena cari X square? Ni kan formulanya kan ada X square. Okey, lepas kita dapat X square, kita darab dengan F kan. Jadi kita carilah X square dulu. Cari X square dulu. Maksudnya 0 square. 0 square, 0. 1 square, 1. 2 square, 4. Lepas tu baru kita darab dengan F. F X square maksudnya F darab X square. Jadi 3 darab 0 dapat 0. 5 darab 1 dapat 5. Okey, dan seterusnya. Dah sudah tu kita tambah. So bila kita tambah, itu adalah sigma fx square. Okey, jadi bila kita nak kita nak cari dia punya sisihan piawai tu. Okey, bila kita nak cari tak nampak pula. Okey, kejap bila kita nak cari sisihan piawai dia, kita kena masukkan nilai dia. Okey, tak nampak belah bawah tu. Okey, kita kena masukkan nilai dia. Jadi sini saya padam dululah ya. Okey, saya padam sini. Okay, so kita masukkan. So bila kita nak cari kita punya min. Min kan formula dia kan sigma fx kan. Sigma fx. Jadi kita tengoklah sigma fx 35. Kita ganti sini 35. Jadi sigma f maksudnya jumlah f lah kan. Kita tambah f ni semua kan. Okay, kita tambahkan f ni semua. Itu adalah sigma f. Lepas tu kita bahagi. Kita dapatlah 1.75. Lepas tu kita cari ni. Ini sigma fx square kan. Yang ni kan. Sigma fx square. Kita pun bacalah. Mana sigma fx square ni? Yang ni lah 87. Kita pun masuklah 87. Okay. And then kita bahagi. So bila kita dah bahagi, kita tolak dengan min kuasa 2. Okay. Kita tolak dengan min kuasa 2. Lepas tu dapatlah jawapan dia. Okay. Jawapan ni jangan pandai-pandai bundar ya. Kalau boleh lebih tempat perpuluhan, dia lebih tepat. Okay. Dia lebih tepat. Lepas tu nak dapat sisihan piawai dia. Terlindung pula sisihan piawai kat situ kan. Jadi sisihan piawainya adalah square root 1.2875. So tolong kirakan square root 1.2875 dapat berapa ya? Square root 1.2875 dapat jawapan please. Jawapan saya terlindung. 1.134. Yeah. 1.134. 4 je?
1. 47 lah 7. lagi tepat. 47. 47 lagi tepat. 4 tak tepat ataupun you jawab ataupun kalau you jawab bundar tadi dia akan jadi 1.135 lah kan. Kalau jawab 1.134 dah salah lah tu. Maksudnya salah bundar tempat. Okey, salah bundar tempat. Okey tak contoh ni? Boleh ke tidak? Boleh. Boleh senang je kan, tambah F sahaja. Okey, tambah F sahaja. Alright, so kita pergi ke yang seterusnya pula. Okey, kita pergi yang seterusnya pula. Okey, so nombor 4 ni. Okey, nombor 4 ni. Jadi nombor 4 ni sebenarnya kita kena masuk kelas point ni. Okey, kita kena masuk kelas point. Alamak, tadi macam saya tak activate pula. Okey, saya activatekan saya punya kelas point dulu Saya macam tak sign in. Jadi anda pergi ke mana classpoint.app. Okey, pergi ke classpoint.app, kita akan masuk class point. Saya ada kerja untuk anda. Ingat lagi kat dia punya linknya classpoint.app? Tak. Tak ingat lah. Nanti saya bagi. Saya bagi dekat chat ni. Okey, saya bagi dekat chat ni. Tukar skrin kejap Okey, jadi kita pergi dekat chat. Dia adalah classpoint.app. Salah type app. Okey, masuk classpoint.app sekarang. Saya dah masuk dekat chat tu. Betul ke tu? Okey, classpoint.app. Baru boleh pakai. Okey, so saya kena ni balik. Okey, dah masuk ke? Dah masuk ke? Tu kelas kod dia 19310. Satu apa teacher? Ni, mana saya punya ni? 19310. Nampak tak dekat atas? Ada seorang dah masuk. 19. 310. Okey. Okey, 19310. Formula tak payahlah padam formula anda nak pakai kan. Dah 11 orang. Hari ni kita ada 17 je. Kenapa ramai sangat tak ada ni? PDPR lama lagi. Kena semangat, kena kuatkan semangat ber-PDPR. Okey, tak ada alasan-alasan dah tu. Padam. Sementara tunggu anda masuk Dah masuk 17 orang. Okey, semua dah masuk. Dah 17. Okey. So, saya push. Saya push. Ini mana saya ni? Kena pergi the next one lah dulu kan. Macam mana dia ni? Kenapa dia tak gerak? Okey. Terlebih. Ni yang mana? Ni yang tadi. Ni. Ni. Okey. So, saya push So, anda akan dapat. Okey, anda akan dapat. Slide drawing. So, saya sedang menunggu respon anda. Apa yang anda perlu buat untuk soalan ini anda kena cari dia punya variance dan juga sisihan piawai. Okey, cari variance dan juga sisihan piawai. Ikut macam yang saya tunjuk tadi. Okey, ikut macam yang saya tunjuk tadi. Apa formulanya tadi? Apa formulanya tadi? Ingat tak formula? Kita cari min macam mana? Kita cari min, kita pakai apa? Sigma fx. Kemudian kita bahagi sigma f kan. Lepas tu kita punya variance, kita pakai variance ialah sigma fx square bahagi sigma f lah kan. Kita tak pakai n tolak min kuasa 2. Siapa ni yang tak ada dalam kelas ni? Okey, anda jawab dulu. Saya pergi masuk kelas, cari siapa yang tak reti nak masuk kelas ni. Okey, boleh tulis di situ terus ya. Osman. Ada yang baru masuk.
Asyik lambat je. Sekarang dah pukul berapa? Dah 20 minit lewat. Okey, Yasmin masuk classpoint.app. Masuk classpoint.app. Dah masuk. Okey. Jadi kita tengah tunggu respon daripada anda. Kita tengah tunggu respon daripada anda. Saya tak tahu siapa lagi tak masuk. Kelas awak 24 kan? Dalam saya punya ni baru ada 18. Teacher, Ya. Miza tak boleh tulis. kalau buat dalam kertas boleh teacher? Kalau tak boleh tulis di situ, buat dalam kertas. Okey, kalau tak boleh tulis di situ, buat dalam kertas. Okey. Thank you teacher. Lepas tu nanti jawapan je tulis di situ. Boleh tak? Yang susah nak tulis dekat whiteboard. Okey, yang susah nak tulis dekat whiteboard, anda tulis di kertas. Lepas tu jawapan akhirnya anda tulis di whiteboard juga. Boleh tak? At least adalah jawapan kan? Bolehlah saya buat catatan. Miza tak boleh nak buat, tak boleh nak tulis langsung ke Miza? Miza tak boleh nak tulis langsung ke? Kalau ya kita tulis di kertas. Okey, kalau ya kita tulis di kertas. Tak apalah, mana yang tak dapat nak tulis di board, kita tulis di kertas. Nanti you ambil gambar, lepas tu hantarkan ke channel. Okey, untuk saya buat semakkan. Alright. Ada yang dah siap ke? Tak susah sangat kan? Buat cara jadual lah lebih ni. Kalau tak nak jadual boleh buat terus. Okey, macam contoh pertama tadi kan. Contoh pertama tadi tak pakai jadual. Dah 3 minit. Kita tengok siapa orang pertama siap kan. 6 orang lagi tak masuk kelas. 1, 1. Ada yang baru datang. Airil. Selamat datang Airil. Masuk classpoint.app. Kami sedang menjawab soalan. Okey, Airil dengar tak? Terus masuk classpoint.app. Masukkan kelas kod saya 19310. Dengar ke tak Airil tu? Dah nak dekat 5 minit dah ni. Airil dengar ke tak sebenarnya? Tak masuk-masuk lagi ni? Kita belum nampak apa-apa jawapan lagi dari sesiapa. Dah 20 orang. 4 orang lagi, 3 orang lagi. Siapa 3 orang tu?
Dah 6 minit lebih belum ada jawapan lagi? Dah ada satu jawapan kertas dia tulis je. Aduh Amira, jawapan pun tak ada ke? Ke ada jawapan tu sebenarnya Amira? Kosong je? Apa dia cikgu? Kosong je ke tu? Saya tengah buat kat kertas. Oh, okey. Oh, saya ada sedia ruang kosong untuk isi-isi tu isi je dalam ruang kosong tu kan. Tak susah kan? Siap-siap dah jadualnya. Okey, saya dah siap-siapkan jadualnya. Tak ingat pula saya. Amira dah hantar. Jawapannya adalah kertas. Mana saya punya ni? Saya tertutup ke yang tadi? Cikgu, kenapa tertutup tadi? Saya tak tutup sebenarnya. Kenapa dia hilang Tak tahu. Tadi saya dah buat separuh jalan tadi. Alah kesiannya. Minta maaf jom kita buat lagi. Saya tekan Amira punya je. Tapi saya tak close submission. Kenapa dia tertutup? Jom kita buat balik. Okey, kita isi FX. Sorry, tak tahu kenapa tertutup. Marah kawan. Dah buat-buat dah nak siap tertutup pula. Adakah ruangan nak isi tu susah nak isi ke? Kenapa macam lama ya? Dah hang? Oh, dah nak hantar dah tadi. Kesian. Minta maaf lah. Sorry Arif. Sorry Idina. Sorry Farah. Saya tak tahu kenapa boleh tertutup. Saya klik je si Amira punya tadi. Lepas tu dah tertutup. Maaf Sabar-sabar kita buat sekali lagi Okey, jangan klik apa-apa. Diam-diam tunggu. Kita tunggu semua dah kata hantar baru sentuh. Jangan sentuh apa-apa sekarang
Okey. Dah ada jawapan Farah. Jangan sentuh apa-apa. Nanti terclose pula. Bila masa saya close-nya Okey, jawapan Arif. Sama tak macam Farah? Sama. 1.1225. 1.26. Okey. Marsha 1.22 tu apa nombor belakang tu tak nampak pula. Saya takut nak klik nanti dulu. Kita tunggu semua hantar dulu. Saya takut saya terclose lagi. Okey, kita dah ada 4 jawapan. Kita ada jawapan dari Farah, dari Arif, dari Marsha, dari Nashif. Dari Idina dah ada. Dah siap balik dah Idina. Thank you. Jadi tak kita compare sama tak jawapan setiap seorang So anda nampak apa yang saya nampak. Okay, skrin saya memang saya share skrin saya supaya anda nampak. Kalau 2 weeks back kita nak buat ni, anda tak nampak bahagian ni kan yang nak close submission ni tak nampak. Okay, so sekarang nampak. Noha pun dah hantar. Nampak jawapan sama je semua. Sama semua maksudnya semua faham lah kan? Semua boleh isi. Anik baru datang. Hai Anik, kenapa lupa masuk kelas? Anik masuk classpoint.app. Classpoint.app. Kami sedang membuat aktiviti. Okey, kami sedang jawab soalan ni. Classpoint.app. Type lagi. Okay, classpoint.app masuk, jawab soalan, make sure semua ada dalam tu. Okay, Ainul dah hantar. Okay, nampak sama jawapan. Farah dah left meeting pula. Internet tak stabil ya. Baru ada 7. Kita tunggu-tunggu lagi Kita tunggu-tunggu lagi. Okey, dah ada Dini. 8 dah Okey, dah 8. Kita tunggu lagi. Ada 12 orang lagi. Tadi siapa baru masuk tadi? Anik tak masuk lagi dalam class point? Ke Anik login sahaja? Yang masuk class point je saya ambil attendance kamu jangan ingat dah key in attendance yang sekolah tu dah kira hadir dah. Tak ada. Kita ada satu lagi attendance. Okay, kita ada satu lagi attendance yang negeri punya. Tu cikgu memang kena isi. Nashif dah masuk. Nashif dah masuk. Dah ada dah saya nampak jawapan Nashif. Saya tanya siapa tadi yang last tadi? Anik. Okey, Syarafana dah hantar. Mana yang masuk tadi? Saya hadir kelas. Ya. Okey, Miza nanti hantar dekat channel lah Miza. Okey je. Sebab yang ni saya akan minta anda screenshot jawapan anda. Anda screenshot bila dah conteng tu kan screenshot. Nanti kita masuk dalam channel tau. Hantar je dekat group betul. Jadi setiap kali kita mesti buat satu ke dua aktiviti itu sebagai bukti kehadiran sebab ada orang ni dia hadir tapi dia tak ada. Okey, faham maksud hadir tapi tak ada? Orangnya tak ada, login sahaja. Lepas tu tak tahu ada di mana. Jadi cikgu pun bijak juga kita buatlah aktiviti kan. Yang tak ada hantar aktiviti maksudnya orangnya tak ada. Okey, mana lagi yang selebihnya? Baru 9. Lama dah ni tunggu.
Kertas tak apa, boleh, tak ada masalah. 2 orang hantar di kertas. Mirza dengan Akif di kertas. Mirza hantar juga yang kosong tu. Okey, nak mencukupkannya. Dah ada 21 orang dah dalam kelas point. Akif boleh hantar jugalah macam Mirza kosong. Cukup, barulah boleh kita cukupkan 21 kan? Okey, lepas tu nanti bila hantar di channel, hantar yang ada jawapan. Sementara tu kita tengoklah jawapan betul ke tak kan? Kita nak check. Okey, Akif pun dah hantar yang kosong. 10 orang lagi. Dah ada 22. Okey, dah ada 22. Cepat sikit. Jadi seorang je yang lupa masuk kelas. Yang bagi tahu saya tak sihat hanya Wan Syafiq je. Nanti jap dah ada 13. Cepat, cepat, cepat. 8 lagi. 9 lagi. Sebab kita dah 22 kan? Cepat, cepat, cepat. 9 orang lagi. Okey, Tengku Aisyah pun buat di kertas. Danish tu pun kertas kot. Kosong je tu. Ada ke tak dalam kelas Danish? Boleh hantar tu maksudnya ada lah. Tapi yang nanti hantar di channel Saya jangan buat dalam kosong kertas je. Boleh, boleh. Okey, nanti hantar di channel jangan kosong. Saya nak close submission ni. Saya nak tahu yang selebihnya sedang buat ke buat di kertas? Yang selebihnya sedang buat ke buat di kertas? Yang belum hantar ni? Sikit lagi cikgu. Okey. Terima kasih beri respon Awak beri respon barulah saya tahu nak buat apa, nak close ke, nak tunggu ke. Alright. So kalau yang tak sesuai nak on mic tu bolehlah at least tulis dekat hantar. Awak screenshot hantar. Okey, hantar kat group. Sebab yang ni tak permanent ni. Ini nampak sekarang je ni benda ni. Yang anda tunjuk sekarang ni jawapan ni sekarang je nampak. Nanti hilanglah dia. So you tolong screenshot belum. Nak hantar sekarang Okey, nak hantar sekarang. Saya pergi tulis dulu. Saya pergi tulis dulu Saya belum tulis tu. Saya pergi tulis sekarang. Saya pergi ke kelas 4 Osman. Okey, kehadiran hari ni. Saya letak tajuk kehadiran hari ni. Oh, tak sabar-sabar dia nak hantar. Kehadiran 20 hari bulan 8. Okey, dah boleh masuk dah. Okey, Nasyif dah boleh hantar. Saya dah masuk situ kehadiran 20 hari bulan 8. Jadi sila masukkan dalam komen. Nanti saya cari attendance. Takut terlupa kan? Baik juga, bagus juga. Tutorial hari tu ada yang lambat-lambat hantar. Nanti saya kena update attendance. Lain kali bila kita ada tutorial, you hantarlah. Cepat-cepat. Kan saya dah bagi jawapan untuk semak kan. Cepat-cepat semak, cepat-cepat hantar. Nanti saya nak key in sistem yang saya nak key in sistem pula. Nanti awak lambat hantar macam ni. Saya kena update balik sistem. Siapa yang hantar kemudian. Kalau saya lupa maksudnya nama kamu terus tak ada dalam tu. Okey, kalau boleh pada hari kejadian lah. Waktu kejadian kan kita dah belajar kan. Tak nak longgok-longgok kerja rumah kan. Siapa lagi ni baru masuk ni? Kita keluar masuk balik. Anis? Anis tadi tak ada ke? Anis baru masuk? Anis baru masuk ke? Dah berlangsung 40 minit baru masuk. Okey, dah ada 14 jawapan dengan saya. Dah ada 14 jawapan dengan saya. Saya nak tahu ada lagi tak yang masih sedang jawab? Ada lagi tak yang masih sedang jawab? Boleh beri respon. Kalau tidak nanti saya close. Okey, saya tanya Rana di kertas. Okey. Airil sedang jawab. Okey, kita tunggu Airil sedang jawab. Ada lagi tak selain dari Airil? Kalau tak nanti saya jumpa jawapan Airil, saya close lah kan. Ada lagi tak yang sedang jawab selain dari Batrisha pun? Okey, kita tunggu lagi sekejap deh. Kenapa macam lama Macam lama.
Ya, Nasyif dah hantar. Saya dah nampak tadi. Okay, saya dah nampak tadi. Kamu alert lah waktu tutorial ni. Oh, dah 14 orang dah hantar dalam ni. Oh, bagusnya. Okey. Dah 14. Kita harapkan ada 23 lah dalam ni sebab dalam kelas point dah ada 23 kan. Maksudnya hari ni semua hadir. Terima kasih atas kehadiran anda. Mana-mana yang terlewat tadi nak kena cikgu mesej baru masuk lain kali. Awal lah sikit Okey, awal sikit. Lupa nak masuk kelas kan. Kita masih menunggu jawapan Batrisha dengan Airil. Tak ada muzik pula Awak dengar tak muzik? Awak dengar ke muzik? Tak ada respon. Tak dengar teacher. Tak dengar Tak. tak dengar. Tak dengar saya padam lah. Tak dengar berapa pasang kan. Ada dengar kat saya je. Kenapa ya? Kita tengok sini setting dia. Okey. Okey, Batrisha dah hantar. Kita tunggu Airil jap. Lepas tu kita tengok jawapan. Lepas tu kita pergi ke yang seterusnya. Satu hari satu aktiviti cukup lah kot. Ke ada dua saya buat. Saya tak ingat lah. Saya rasa saya buat dua kot. So jangan keluar dari kelas point dulu Jangan keluar dari kelas point dulu. Kita tunggu Airil kejap. Airil dah nak sampai hujung ke Airil? Ataupun susah nak tulis. Banyak sangat ke hari tu saya buat yang plot titik tu banyak sangat kan. Jadi susah nak tulis kan. Yang ni pun susah nak tulis Berapa ramai yang pakai phone Susah ke nak tulis? Susah sikit cikgu. Susah sikit Masih kecil ke ruang kalau aktiviti yang ni hari tu kan kata ruang kecil kan. Graf tu banyak dot kan. Ini pun susah Soalan ni pun susah nak isi Teacher. Ya. Yang ni senang sikit. Yang ni senang Dia sikit kan. kecil. Sebab kalau pakai phone paparan dia kecil kan susah nak tulis. Okey, saya kena cari aktiviti yang lagi sikit tulisan dia. Tapi sebab kita sedang belajar sukatan serakan memang ada banyak data lah. Memang ada banyak data. Jadi kita nak try terus. Maksudnya bila anda boleh jawab soalan yang saya bagi ni, objektif hari ni dah tercapai lah. You dah boleh cari variance dan juga sisihan piawai bagi kita punya data yang mempunyai frekuensi. Dah settle. Dah belajar dah. Tinggal nanti minggu depan kita habiskan bab ni sikit lagi. Airil banyak lagi ke? Yang lain-lain yang buat di kertas tu hantar juga yang kosong tu. Saya nak anda cukupkan submission saya jadi 23. Ni baru 16 ni. Ada 7 lagi. Airil tak respon. Dah dekat 20 minit dah ni. Dah ada dah Airil punya. Rana dah masuk. Okey, Rana dah masuk. Nasyif angkat tangan. Kenapa Nasyif? Kita close cepatlah yang kosong-kosong tu hantar je. Yang kosong tu pun hantar. Kita cukupkan 23. 19 dah. Lagi 4. Siapa belum hantar? Hantar cepat. Yang mana buat di kertas? 20. 3 lagi. Cepat. Angkat tangan lagi Nasyif. Oh, tersilap ke? Lagi 3 orang tak nak hantar? Tak nak hantar, kita close je lah. Okay, kita close je. So, pastikan anda hantar di channel Okay, kita close. So, save for review. Nanti saya save. Okay. So, ini adalah response.
Okey, ini adalah respon tadi. Kita tengok siapa punya ni. Kita tengok, nak tengok jawapan siapa ni. Siapa nak jawapannya di review? Nashif. Okey, kita tengok. Kita pakai Nashif punya untuk dijadikan semakan. Jom kita semak sama-sama. Nashif kata fx yang pertama ialah 3. Betul ke? Salah. Oh, Nashif yang suruh buat, Nashif kata salah. Dia baru nampak salah baru nampak salah. Jangan Tak tipu apalah. Okay, next. Siapa punya? Kita tengok Farah lah, boleh Farah? Farah nak suruh tengok dia punya. Ke ni message tadi? Salah. Okay. Ada buat mistake. Tak apa, kita belajar dari mistake. Kita tengok Farah punya ni. 0 darab 3, 0. 1 darab 5, 5. 2 darab 6, 12. 3 darab 5, 15. 4 darab 1, 4. Okay, total 36. Betul ke? Betul ke? Yang kosong tu. Okey, 36 betul Okey, lepas tu fx square. Fx square maksudnya kena square dulu baru darab kan? Okey, 0 square darab 3, 0. 1 square darab 5, 5. 2 square 4. 4 darab 6, 24. 3 square 9. 9 darab 5, 45. Lepas tu 4 square 16, 16 darab 1, 16. Okey, campur dapat 90. Betul ke 90 ni? Okey, so nak cari min kita ambil 36, kita bahagi dengan 20. Okey, so bahagi dapat 1.8. Variance ialah sigma fx square 90 per 20 bahagi 1.8 square root kan? Dapatlah kita punya sisihan piawai. Dah siap. Okey, dah siap. Dah siap. Kita pergilah next slide kan. Next slide adalah saya ni salah buat ke apa ni? Okey, next. Dia marah kat saya. Okey. So ni jawapan dia. 36 betul, 90 betul, masuk betul, 1.8 betul. Okey, 1.26 betul. Jadi suka Farah. 1.122. Yeay, siapa betul angkat tangan? Okey, siapa betul angkat tangan? Ramai angkat tangan. Tahniah. Jadi kita pergi ke yang seterusnya. Oh, saya tak. Apa yang salah? Salah darab yang kosong ke salah tambah? Okey, ada kalkulator ke tak? Alright, kita pergi yang seterusnya. Kita pergi yang seterusnya pula. Kita tengok yang ini. Tak apa. Nanti you check kenapa salah. Okey. So, apakah kelebihan dan kekurangan pelbagai sukatan serakan? Kita dah belajar dah sukatan serakan ada apa Ada julat antara kuartil kan? Lepas tu ada apa lagi? Ada apa lagi dalam sukatan serakan? Cepat. Apa lagi yang kita belajar dalam sukatan serakan? Variance. Lagi? Sisihan piawai. Sisihan piawai. Okey. Sukatan serakan ni dia mengukur taburan sesuatu data. Okey. Julat ialah sukatan serakan yang paling mudah dihitung. Paling besar tolak paling kecil je kan? Namun julat tak dapat memberikan gambaran yang baik tentang data, bagaimana data tu ditaburkan. Okey. Lepas tu bagi kes yang wujud data pencilan ataupun nilai ekstrim, okey, maksudnya ialah pencapaian lebih kurang je. Tiba-tiba ada seorang tu teruk sangat. Ataupun tiba-tiba ada seorang tu terus sangat kan. Orang lain semua 50, 60, tiba-tiba dia 99. Itu maksudnya data pencilan. Okey, ataupun nilai ekstrim. Jadi bila ada data pencilan atau nilai ekstrim macam ni, julat antara kuartil lebih sesuai lah. Itu penting Itu penting tu, awak kena highlight ayat tu. Okey, awak kena highlight ayat tu. Ayatnya apa ni? Kalau ada data pencilan atau nilai ekstrim, mana yang sesuai? Julat antara kuartil. Kenapa saya kata penting? Sebab soalan akan tanya. Okey, soalan akan tanya. Bagi data yang tertentu ni mana satu yang sesuai? Sukatan serakan yang mana sesuai? Okey, sisihan piawai ni apa guna dia? Sisihan piawai ni gunanya untuk apa Gunanya adalah untuk banding data. Kalau anda ingat, tutorial tu lah saya bagi 2 set data kan? Saya bagi 2 set data. Sebenarnya soalan tu datang dari slide ni.
Jadi bila sisihan piawai kecil, kita pun dah discuss. Maksudnya dia terserak berhampiran dengan min. Jadi datanya baguslah. Kalau sisihan piawainya besar, maksudnya datanya terserak jauh. So kita dah discuss dah yang tu last week. Okey, so lepas tu kita pergi ke yang seterusnya. Okey, tak payahlah tu. Okey, so ini yang saya conteng-conteng tadi kan, kena padam. Alright, salah pula ambil pemadam Okey. Okey, so sekarang ni kita tengok pada yang ini. Dia suruh kita kira julat, dia suruh kita kira julat antara kuartil. Kemudian dia tanya mana satu lebih sesuai. So kalau kita tengok pada soalan ini, kita nampak data dia, nombor dia macam lebih-lebih kurang sama je kan. 10, 11, 11, 11, tiba-tiba ada 40. Inilah maksudnya data pencilan. Okey, inilah maksudnya data pencilan. Tiba-tiba je ada 40 ni kan. Tiba-tiba je ada nombor besar ni. Jadi julat tak sesuai lah. Julat antara kuartil lebih sesuai sebab ada data pencilan. So kena ingat ayat tu Okey. So tak payah lama-lama yang tu. So ini ialah contoh. Okey, ini ialah contoh. Kita pun dah pernah bincang contoh ni sebenarnya. Yang kita ada apa benda tu namanya John tu. Okey, soalan pertama saya tanya dalam bab ni. Okey, yang ada John tu. So kita pun kira lah Aiman ni kan. Kita kira Aiman ni, kita kira Min, kita kira sisihan piawai dia. Lepas tu kita kira John kan. Okey, kita kira John. Kenapa tak nampak bawahnya Okey, saya kena tutup ni kot. Sekejap. Ni saya kena tutup ni. Okey. So bila saya tutup ni nampak ni. Aiman dengan John. Ni lah soalan hari tu kan. Yang konsisten tu betul. Jadi bila konsisten, dia punya sisihan piawai akan jadi kecil lah. Okey, bila konsisten, sisihan piawainya akan jadi kecil. Inilah soalan tu hari tu kan, Aiman dengan John. Ni soalan dia. Saya cut soalan ni sebenarnya untuk jadi kita punya set induksi hari tu. So mana satu baik? John lebih baik. Okey, John lebih baik. Okey, kita pergi yang seterusnya pula Jadi kita pergi next slide. Patutlah terlindung di situ. Okey, yang ini. Yang ni boleh jawab kot. Kan, yang ni boleh tulis kot. Hitung julat dan julat antara kuartil. Okey, hitung julat dan julat antara kuartil. So tentukan set mana serakan yang mana yang sesuai. Berikan justifikasi. Bolehlah type. Dia ada type kan, dia boleh type kan kat situ. Boleh pilih typewriter kan, betul tak? Betul tak boleh pilih teks? Yang ni boleh kot buat. Kita try Okey, jawab dalam masa 5 minit. Jangan lama-lama sangat. Hitungkan. Okey, hitungkan. Nak kira julat antara kuartil, first stepnya kita susun lah kan. Dah bersusun pun senang sangat. Okey, dah bersusun pun. Cepat-cepat jawab dalam masa 5 minit. 5 minit saya close submission. Ya. Median nilai tengah-tengah kan? Ya, median tengah-tengah. Kita tengok siapa nombor 1 hantar. Sebenarnya data tu dah bersusun. You boleh conteng-conteng dekat data tu je kan. Tak payah salin balik nombor-nombor tu kan. Kalau nombor yang tunggang langgang tu tak tersusun tu payahlah sikit nak kena tulis, nak kena susun balik. Yang ni terus nampak paling besar berapa. Paling kecil. Oh, dah siap Nasyif. Siap tulis balik tu. Siap dah kira dah tu. Nasyif nombor 1. Kurang dari 5 minit. 1 minit 38 tadi dia dah hantar. Tengok siapa orang kedua pula hantar. Betul ke tak jawapan tu? Nanti kita buka Tak nak buka dulu. Saya takut terclose pula. Tengah-tengah awak buat saya terclose. Saya dah ingat dah ni. Agaknya tadi sebab saya salah tekan kot. Saya tekan X tu tadi. Bila saya buka Amira punya.
Senang Nashif kan? Matematik senang je. Senang kot. Tak ada apa yang susah. Okay, janji kita dah faham. Lepas tu kita nak bagi ingat. Bagi ingat tu yang payah sikit kan? Bagi ingat tu kena buat latihan. Dah ada bulat-bulat-bulat. Danish pun dah ada. Laju Danish kali ni. Okay, bagus. Farah pun dah. Okay, percayalah. Okay, cepat. Dah ada 20 orang lagi. 20 orang lagi. Anda dah nak kata dewasa tak dewasa lagi. Tapi pandai dah lah kan. Boleh divide masa sendiri. Dah tahu macam mana nak bagi ingat. Tak payahlah cikgu cerita banyak-banyak benda tu. Start kat mana Meza? Phone start. Tak apa. Kalau Meza phone start, Meza tulis jawapan dia je. Tulis jawapan. Oh, tak boleh tulis langsung lah kan? Alah, Meza hantar je yang kosong tu. Dah habis kira, hantar je yang kosong tu. Kira ada lah. Ke tak boleh hantar langsung? Hantar kat grup. Hantar kat grup. Hantar kat grup. Saya kena asingkan lah. Sabar jap. Nanti Caca Maba pula. Ke dah hantar? Ke dah hantar? Tengok ni. Ada yang dah hantar ke aktiviti kedua? Jangan hantar lagi Jangan hantar lagi. Saya buat aktiviti kedua. Saya buat folder lain. Nanti susah saya nak tick. Nanti susah saya nak tick. Sorry sekarang boleh hantar. Okey, tu Miza dah hantar. Ada je jawapan? Ke tak ada? Baru saya ingat. Slide ini saya dah siap susun semua benda. You isi tempat kosong je kan? Oh, baru ingat. Okey. Jadi aktiviti 2 saya dah buka tu. Dah boleh hantar tu. Kalau nak hantar di situ boleh hantar. Miza dah hantar yang kosong. Okey. Nashif tak ada bulat-bulat pun mana median mana apa kan. Lepas tu Nashif terus dapat jawapan ke apa? Tak boleh baca lah, dia kena klik kat dia. Okey, Syarafana dah, Ainul dah. Okey, cepat. Dah 6 orang dah. 4 minit setengah dah, cepat sikit. Nashif laju-laju dia hantar kat grup. Nashif kata julat antara kuartil 20. Saya baca kat sini. Lepas tu dia kata yang 2 lebih sesuai. 2 lebih sesuai. Lain kali jangan jawab macam tu dalam exam. Jawablah julat antara kuartil ke, julat ke, 2 lebih sesuai. Macam mana pemeriksa yang nak tanda Okey. Sebenarnya saya tulis kuartil pertama, median, kuartil ketiga tu bolehlah letak anak panah kan kat situ. Okey, dah 10, cepat lagi 13. Dah 5 minit. Memang isi tempat kosong je. Saya pun lupa bila saya sediakan slide ni, saya pun memang sediakan tempat kosong je. Okey, untuk anda isi mudah sikit. Tak ada hala tuju kan nak jawab macam mana kan. Julat 11, semua dapat julat 11. Kaedah kedua tu yang kaedah kedua tu yang nanti exam jangan tulis macam tu saya faham susah nak tuliskan, jari besar kan. Tak tambah ayat. Okey. Dah 13.10 lagi, cepat sikit. Dah 5 minit setengah. Kenapa lama isi tempat kosong sahaja? Dah nak 6 minit, cepat sikit lagi 10 orang. Susah ke nak jawab? Yang lagi 10 orang ni apa status dia? Saya kata jawab dalam 5 minit. Dia dah 6 minit setengah dah ni. Dah nak 6 minit setengah dah ni. Amira dah ada. Julat antara kuartil. Kertas. Julat. Okey, ada yang kata julat sesuai. Ada yang kata julat antara kuartil lebih sesuai. Nanti kita tengok sebenarnya mana satu lebih sesuai. Okey. Kertas. Cepat. Saya bilang sampai 10, saya close submission. 1, 2. Kita tunggu sampai 7 minit. 7 minit terus close submission. Okey, yang lain-lain tu cepat sikit. Okey, dah kita close.
Okay, tak tahu kenapa lambat sangat. Kita save for review. Okay, kita tengok respon Siapa nak jawapannya di review? Cepat bagi tahu dalam chat. Siapa nak jawapannya di review? Cepat bagi tahu dalam chat. Tak ada? Tak ada? Tak nak? Nasyif tak nak. Ada yang nak? Kita tengok Idina. Okay? Kita tengok Idina. Idina kata median 20. Sama tak dengan kamu semua? Sama tak median 20? Kalau sama, angkat tangan. Siapa jawab median 20? Angkat tangan. Oh, ramai sama. Okay. Idina kata kuartil pertama 16. Betul ke? Siapa jawab 16? Angkat tangan. Ada? Okay, kuartil ketiga. Siapa jawab 27? Kemudian julat antara kuartil adalah 11. Okay. Jadi julat antara kuartil maksudnya kuartil ketiga. Tukar arrow besar. Okay, kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Jadi dapatlah 11. Betul ke 11? So mana satu yang lebih sesuai? Julat antara kuartil lebih sesuai. Saya dah bagi dah justifikasi dia. Justifikasinya ialah kerana mempunyai data terpencil. Okey, dah settle. So pergi ke seterusnya. Okey, patutnya saya keluarkan ni dulu baru saya tekan slide tu kan. Ni jawapan. Julat 27. Okey, julat 27 kerana kita ada apa? Kita ada 29 tolak 2 kan? Tadi macam tak nampak julat. Awak tak jawab tak julat? Okey, lepas tu seterusnya kita ada yang ini. Okey, kita ada next. Tu median. Okey, tu ada kuartil pertama, julat antara kuartil, dah settle. Okey, so yang ini tentukan sukatan serakan yang sesuai. Okey, beritahu saya apakah sukatan serakan yang sesuai untuk Encik Rakesh memilih ni. Nak murid A ke murid B? Tak best je murid A dengan murid B. Gantilah. Kita ganti apa? Kita ganti murid A ni jadi Nasyif. Kita ganti jadi Nasyif. Kita ganti murid B ni jadi Mirza. Okey, so bagaimana, apakah sukatan serakan yang sesuai untuk Encik Rakesh ni? Okey, nak pilih. Ini pilih untuk apa Kuis perniagaan. Okey, kuis perniagaan. Alright. So, nak guna apa? Saja famous. Mirza dengan Nasyif kan famous dalam kelas ni. Okey, so handsome nanti buka kamera jap saya tengok, saya judge nanti last nanti handsome ke tidak sebenarnya. Okey, jadi tolong berikan jawapan di chat box. Siapa? Cara apa? Apa cara yang sesuai? Apa cara yang sesuai? Cepat masukkan jawapan anda dalam chat box. Yang mana satu cara yang sesuai? Nak cari apa? Sukatan apa? Sukatan apa yang sesuai? Cepatlah bagi jawapan. Sisihan piawai. Farah kata sisihan piawai. Miza kata murid B sebab saya letak nama dia dekat murid B tu. Yes, Arif, kita pakai sisihan piawai. Okey, kita pakai sisihan piawai. So kita pun kira lah. Okey, kita kira. Betul ke kita kira? Okey, kita pun kira lah sisihan piawai. Sebab ni apa ni? Kira. Okey, kira. Kira kita kena tutup mata ni dulu sebab dia blocking jawapan saya. Betul ke? Alah, masih blocking lah. Mana saya nak bawa mata ni pergi mana ni? Apa jawapan di situ? Square root ni siapa ni? Tak nampak. Ada next lagi ke? Dah tak ada dah. Terlindung jawapan saya di situ. Okey, so kita kira variance sisihan piawai. Okey, kita kira variance sisihan piawai yang ni 20.37. Nasyif lah ni murid A. Murid B square root 99 je. Ini square root 400 kan? Betul. Apa yang betul Nasyif? Betul. Pilih murid B. Okey, betul. Pilih murid B. Okey, kita pergi yang seterusnya. Seterusnya. Ni saya kena keluarkan dulu siap-siap. Saya lupa selalu. Okey. Ini pun isi tempat kosong. Ada lagi ke? Situ je kot. Ke ada sisihan piawai? Ada sisihan piawai.
Isi tempat kosong juga. Okey, isi tempat kosong juga. Ini last kot. Saya buat 3 je saya rasa. So kita ada jadual di bawah. Okey, jadual di bawah menunjukkan gaji bulanan bagi 7 orang ni, 7 orang pekerja gaji bulanan. Kita nak kena hitung julat, isi tempat kosong. Kita nak kena hitung dia punya sisihan piawai. Okey, sisihan piawai. Kita kira lah sisihan piawainya, kita kira julat antara kuartil kan. Dia suruh kira julat antara kuartil, kemudian kita isi tempat kosong macam biasa. Alright, berapa minit untuk soalan ni? 5 minit cukup lah, 5 minit. Isi tempat kosong je pun. So yang ni nanti you tanda lah mana medium, mana kuartil ketiga, mana kuartil pertama kan, untuk senang nak kira julat antara kuartil. Okey, jom. 5 minit dari sekarang. 5 minit kita terus close. Macam biasalah kertas. Ada 3 aktiviti pula kita hari ni. Saya akan tick ketiga-tiga Okey, saya akan tick. Sampai 34 komen aktiviti 2. Kenapa? Okey, kita ada aktiviti 3. Saya akan tanda aktiviti ni sebagai homework Jadi maksudnya saya dah tak minta homework. Awak pandai-pandailah jawab homework saya dah tak bincang dah. Ni homework lah ni. Ni homework. Ini memang latihan dalam buku. Cuma kita buat sekarang hands on. Okey, kita jawab hands on. So bila yang hands on ni saya dah tak minta. Laju je Akif, kertas. Tak apa, hantar di channel. Danish dah siap? Kertas. Yang kertas boleh terus hantar lah. Tak payah fikir lama-lama dah. Yang mana pakai kertas boleh terus hantar. Tak cukup-cukup lagi. 24? Kenapa ada 24? Siapa masuk 2 akaun? Ke siapa masuk 2 kali? Sebab Wan Syafiq tak ada ni. Kelas awak bukan 24 ke? Takut saya. Ada terlebih murid seorang. Siapa yang masuk 2 akaun tu? Awak ada... biar betul. Dalam Google Meet, ada 21 je. Ada yang dah terkeluar. Okey. Terkeluar masuk balik. Dia kira dalam tu juga tak apa. Okey, yang mana buat di kertas submit je terus. Tak payah fikir lama-lama. Kalau tak nanti 5 minit saya terus close submission. Lepas tu siapa nak jawapannya di review, kita masukkan dalam ni, kita buka jawapan dia, tolong beritahu. Line tak stabil itulah cabaran PDPR. Okey, tak apa. Kita kuat. Macam-macam cabaran pun boleh hadapi. Tak ada apa masalah. Okey, 2 minit 20 saat. Ada half time lagi. Half time. Dah 25. Yang dah terkeluar masuk balik ni kan. Siapa ni yang masuk 2 kali ni yang saya kena buang ni? Siapa yang ada 2 nama ni? Airil. Farah ada 2 nama Saya kena buang yang mana satu Farah? Farah buat di kertas ke buat di board? Saya kena buang salah satu ni. Farah dah start buat ke? Farah buat di board dah. Saya takut saya terbuang yang Farah tengah buat. Dah start buat ke? Dah banyak ke tulis? Sebab ni saya pakai free version ni. 25 je ni. Okey Farah, saya buang salah satu Okey, ada lagi tak boardnya? Ke saya dah tersalah buang? Ada? Okey. Nasib baik tak tersalah buang. Siapa lagi yang ada 2 akaun? Fatini? Bukan. Siapa lagi yang ada 2? Rana, Farah, Fatini, Noha, Amira, Akif, Miza, Sofia, Anik, Airil. Tak ada dah kot. Airil ada 2. Airil buat di kertas ke buat di board? Saya nak buang salah satu ni, Airil.
Airil dengar tak? Saya nak buang salah satu ni. Airil buat di kertas. Okey, so buang mana-mana lah kan? Alright. Okey. Lagi 40 saat. Saya nak tutup. Cepat sikit. Alah, semua kertas nak review apa eh? Tak apa, Miza punya ada, Danish punya ada. Ke Danish punya kertas tu? Kosong tu. Kosong semua. Habis saya nak review jawapan siapa ni? Kena tunggu jugalah ni sampai ada jawapan. Dah 5 minit. Review jawapan saya. Saya nak review jawapan anda. Saya nak make sure at least adalah seorang dua orang yang ada jawapan. Jadi saya kena tunggu. Saya tunggu seminit lagi. Okay, saya tunggu seminit lagi ya. Lagi 30 saat. Ada tak jawapan ni sebenarnya? Tak ada juga. Kena tunggu lagi seminit. Soalan ni lambat sikit kiranya eh. Okay, kita tunggu dengan sabar eh. Tik, tok, tik, tok. Siapa yang ada bagi jawapan dulu? Okay, dah nak 7 minit. Ke ramai dah hantar dekat channel? Buat di kertas lebih mudah, ramai dah hantar di channel. Tak ada pun lagi. Awak masuk aktiviti mana tu? Tak ada pun lagi aktiviti 3. So maksudnya belum ada jawapan lah ni. Alah, dah nak 8 minit. Tak apa, kita ada masa. Sebab yang di kertas pun tak siap tulis lagi kan. Saya tak nampak lagi ada yang dah hantar jawapan. Oh, masih lagi menunggu. Agaknya perlu 10 minit kot yang ni. Masih belum ada. Sebenarnya awak jawab ke tak jawab?
Susah sikit. Oh, susah sikit nak jawab ke soalan ni? Tak apa, kita bagi masa. Kita bagi masa. Boleh, boleh, boleh. Dah nak dekat 12 minit. Saya belum dapat jawapan lagi. Tunggu punya tunggu, Sofia bagi kertas. Ada jawapan Farah dah. Ada pun jawapan. Ada yang masih menggunakan bot ke? Jawapan Arif pun dah ada. Kenapa Farah? Salah ke? Tersilap ke? One liner sikit lagi. Boleh, boleh. Tak apa, tak apa, tak apa. Saya salah estimate masa ni. Tak apa, kita ada masa. Tak pasti betul ke salah. Tak ada masalah. Nanti kita review kan, kita kira. Okay? Kita jawab, lepas tu kita semak. Jadi nanti kalau ada yang tersilap, anda nampaklah anda tersilap di mana. Ainul ada sikit lagi Kita tunggu Ainul ada sikit lagi. Oh, dekat 15 minit jawab soalan ni. Kena speed up sikit, macam lama sangat masa yang diambil. Tapi tak apa, saya kira itu soalan pertama yang melibatkan pengiraan ada variance, sisihan piawai. Okay, so mungkin ambil masa lama sikit. Jadi you kena practice practice bagi laju sikit. Kadang-kadang kita jawab lambat tu yang dalam exam kita tak sempat nak jawab semua soalan. Jadi kita kena buatlah banyak latihan, kita practice. Cantik tu color-color tu. Nasyif punya dah ada. Kita tunggu lagi
Tadi tengah blur. Blur di bahagian mana tu blur? Tak apa, tak ada masalah. Kita berfikir. Okay, kita berfikir. Kita pun tak banyak bab lagi ni rasanya. 2 bab setengah lagi ke? Kita ada berapa bab semua? 10 bab Kita ada keuangan sikit. Lepas tu kita ada apa lagi? Okey, Edina pun dah ada. Siapa lagi yang sedang buat yang nak saya tunggu jawapan dia sebelum saya close submission? Tadi ada Ainul. Selain dari Ainul ada lagi tak? Yang masih buat di board. Ainul je ke? Saya sedang menunggu Ainul sahaja ke? Izatun. Okey, Damia. Oh, okey, boleh. Saya tunggu. Saya kena tanya dulu baru saya tahu kan saya nak tunggu siapa. Saya tunggu Ainul, saya tunggu Noha. Saya tunggu Damia. Okey? Nasyif dah lah. Bukan dah hantar ke Nasyif? Buat balik ke? Elok juga tu kalau tak duk tunggu tak tahu nak cakap apa kan. Sementara kita tunggu jawapan kawan-kawan tu bolehlah tengok jawapan sendiri tu betul ke tidak. Lepas tu bolehlah kita borak-borak sikit dekat chat box ni. Okay, sementara menunggu jawapan 3 orang lagi. 3 orang 3 orang je minta saya tunggu. So saya tunggukan 3 orang. Buat aktiviti hands on memang ambil masa sedikit. Tapi at least kita boleh detect terus apa yang betul, apa yang salah. Okay. Dan kita tahu bahagian mana yang kita tak mahir lagi. So lepas ni bolehlah buat lebih banyak latihan. Balik-balik buat latihan. Okay, tak nampak lagi jawapannya. Okey, Ainul dah hantar. Kita tunggu lagi 2, Amia dan juga Noha. Okey, lepas tu kita close Ke ada lagi yang nak saya tunggu? Dekat 20 minit kan satu aktiviti. Lama kan? Bosan tak payah buat aktiviti. Tak boleh, tak payah buat aktiviti. Nanti saya bercakap seorang-seorang, saya tak dapat memastikan anda ada di sana. Okay? Sebab sebelum-sebelum ni saya cakap seorang-seorang kan. Saya je bercakap. Lepas tu yang responnya balik-balik 2, 3, 4 orang tu yang respon pada saya. Okay, lepas tu rupa-rupanya ada sebahagian lagi dah hilang. Tak ada duduk di situ. Rana buat di Telegram Okay. Dah hantar pun Rana Baru saya tahu anda ada bersama dengan saya dan anda sedang menjawab soalan. Ada yang baru masuk ke ni? Ada dengar notification ni? Atika? Terkeluar ke? Dari tadi ada ke? Tapi saya tak nampak ada sesiapa lagi. Oh, ada 5 orang dah hantar di Telegram ada 5 orang dah hantar di Telegram. Pastikan anda hantar Kalau tak hantar saya kira tak hadir Okay. Bagus. Pastikan jawab. Okay, pastikan jawab. Sikit lagi Nasyif, kita tunggu Noha dengan Damia sekejap. Noha dah masuk, kita tunggu Damia, lepas tu kita close. Okay, kita tunggu Damia, lepas tu kita close
Dah 7 orang dah masuk dalam Telegram. Ha, 8. Kalau exam isi tempat kosong senang kan? Tak ada exam macam tu. Buat aktiviti je boleh buat macam tu. Okay, kita tunggu Damia sekejap sikit lagi. Damia dah nak siap. Ujian macam ni. Ujian macam ni. Hari tu pun ujian hari tu tak valid. Senang sangat soalannya. Mana ada ujian soalan macam tu. Tu yang dapat markah tinggi-tinggi tu kan. Nak ujian macam ni senang kan? Nantilah tengok. Nanti bila kita dah habis syllabus, kalau tak balik ke sekolah nanti, tak balik ke sekolah lagi, kita buat ujian macam ni. Saya ambil je soalan-soalan dari slide ni kan. Lepas tu suruh isi tempat kosong. Saya cuba buat. Okay, saya cuba buat. Tunggu kita habis sukatan dulu. Ada 2 bab lagi. Betul ke 2 bab? 2 bab saya rasa. 2 bab setengah. Ni setengah bab dah. Minggu depan habislah statistik ni kan. Sukatan serakan Damia. Okey, Damia dah hantar. Kita close. Okey, kita review jawapan siapa ni? Kita review, save for review. Salah tulis. Okey, saya view respon. Kita tengok jawapan siapa. Siapa nak jawapannya di review cepat angkat tangan. Angkat tangan. Tulis dekat chat. Angkat tangan tak nampak. Nasyif. Okey, Nasyif angkat tangan. Mana Nasyif punya. Okey, sini. Okey, kita check. Dia kata julatnya ialah apa tu? Macam mana nak baca tu? Julatnya apa tu Nasyif tu? 2180? Kenapa banyak sangat julat ni Nasyif? Julatnya patutnya apa? Nombor paling besar tolak nombor paling kecil kan? 2100 je. Oh, ni yang belakang yang banyak-banyak ni apa? Salah tulis. Oh, salah tulis. Okey. So, lepas tu kita kira julat antara kuartil 310. Betul ke 310? Julat antara kuartil ni center dia 1000. Jadi 1230 tolak 920. Okey, 1230 tolak 920. 310 betul. Okey, kita kira variance. Dapat betul ke tu? Kenapa besar sangat sisihan piawai ni 700 lebih, betul ke? Variance 49,000. Okey. Betul Oh betul, 700 lebih sisihan piawai dia. Sebab ni nombor dia besar. Okey, sisihan piawai Miza salah ke? Apa yang salah? Tak apa, nanti kita betulkan apa yang salah Okey, kita betulkan apa yang salah. Alright, kita tutup dulu yang ni. Okey, kita pergi ke next one. Kita check. Kita check. 2100. Lepas tu yang tu median. Tu kuartil pertama, kuartil ketiga. Lepas tu bahagi. 702.22. Yang betul boleh angkat tangan dengan bangganya. Kita bagi tepukan sikit. Bagus. Okay, walaupun mengambil masa yang lama sedikit sebab nak kira tu lambat kan? Sebab nombor tu besar. Okay, sebab nombor tu besar. Alright, thank you everyone. Saya rasa dah tak ada aktiviti. Kita pergi kepada habis dah slide kita. Okey, panjang sangat nombor tu soalan textbook tau. Okey, tu soalan textbook. Okey, panjang sangat nombor dia Okey, jadi kita selesaikan yang itu, tersalah tulis nombor. Okey, so sekarang ni kita ada masa lagi. Okey, kita ada masa lagi dan sebenarnya kita ada lagi satu topik nanti jap tau. Terbuka 2 pula benda ni. Okey, terbuka 2. Jadi kita ada sukatan serakan ni. Saya ada lagi yang last ni. Saya ada lagi yang last. Saya asing-asingkan dia slide ikut dia punya topik-topiknya 8.2 tu besar sangat topik dia. Jadi saya tak nak satu slide show tu semua ada di situ. Jadi saya asingkan. Kita buka yang kedua Okey, kita buka yang kedua. Saya dah ready dah. Saya dah tahu dah slide tu akan habis dalam tempoh kurang dari 2 jam walaupun kita dah beraktiviti. Okey, ini yang seterusnya.
Okey, ini yang seterusnya. Kita pergi kepada slideshow. Kita nak yang ni Okey. So sekarang ni kita nak discuss yang ini pula. Okey, kita nak discuss pula. So bagaimana anda membina dan mentafsir plot kotak? Okey, membina dan mentafsir plot kotak bagi sesuatu data. So ini adalah namanya plot kotak. Jadi ada kotak di situ. Nampak tak? So apakah itu plot kotak? Mana saya punya cursor? Okey, apakah itu plot kotak bagi set data tak terkumpul? Okey, apakah itu plot kotak bagi set data tak terkumpul? Plot kotak ni cara untuk pamer taburan. Okey, berdasarkan 5 nilai. So dia ada nilai minimum. Inilah nilai minimum yang paling kecil. Okey, so daripada plot kotak tu kita nampak yang paling kecil di mana, kuartil pertama di mana, mediannya di mana, kuartil ketiganya di mana dan nilai maksimumnya di mana. So kita nampaklah dia punya taburannya nampak sama ada taburannya simetri macam ni ke ataupun dia condong ke kiri ke, more to the left ke ataupun dia more to the right macam tu. Okay, jadi kita boleh tafsir data melalui bentuk-bentuk ni. Jadi kita kena belajarlah nak plot benda ni. Okay, kita nak belajar plot benda ni. So, ada message ke? Awak hantar message ke dekat chat box? Okey. So kita teruskan. Okey, lepas tu kita ada apa? Ini ialah cara bina plot kotak. Okey, kita tengok macam mana kita bina plot kotak tau. So mula-mula bila kita plot kotak, kita susun dululah macam ni kan? Kita susun dulu dalam ascending order meningkat macam tu. So kita nampak nilai minimumnya 35. Lepas tu kita nampak nilai maksimumnya adalah 75 macam tu. Maka bila kita plot, kita gunalah skala yang bersesuaian dengan menggunakan kertas graf kan. Lepas tu kita bolehlah tanda paling rendah berapa, paling tinggi berapa. Kita mesti tanda dulu paling rendah berapa, paling tinggi berapa. Baru kita boleh menentukan skala yang sesuai. Okey, baru kita boleh menentukan skala yang sesuai. So bila kita dah tentukan skala yang sesuai, dan kita buatlah macam yang ni gandaan ni dalam CV5 kan, dalam CV5 make sure yang terkecil dengan terbesar semua masuk dalam tu. Yang bulat-bulat ni apa? Yang bulat-bulat ni menunjukkan median. Okey, bila kita dah susun kita nampak yang tengah-tengahnya mana, mediannya mana, kuartil pertamanya mana, kuartil ketiganya mana. Lepas tu kita titik, plotlah titik tu kat situ. Kuartil pertama 45, kita pun plotlah 45 kat situ. Okey, mediannya 57 kita pun plot. Lepas tu kita plot. Lepas tu kita buatlah kotak untuk yang ini. Untuk yang 3 ni. Untuk kita punya kuartil 1, kuartil 3 dengan kita punya median kita buat kotak. So nampak ada kotak. Lepas tu kita sambung dengan garis. Maka ini adalah suatu plot kotak. Okey, ada masalah tak dengan plot kotak? Kalau ada masalah dengan plot kotak, angkat tangan. Tak ada kan? Senang je kan plot kotak ni kan? Okey. Jadi di sini ada 2 plot kotak. Kita bacalah nilai dia kan? So kita tengok plot kotak yang atas ni dulu Okey, bagi tahu saya minimumnya berapa? Minimumnya berapa? Mana minimum dia? Kalau tak nak buka mic, tulis jawapan dekat chat box tu. Cepat baca minimumnya. Ni minimum ni. Berapa tu? 18. Okey? Ni 12, 14, 16, 18. Okey, 18. Miza dah tolong jawab 18. Okey, kita tengok maksimum. Maksimumnya berapa? Maksimumnya berapa? Takkan Miza je 80. jawab. Farah jawab. Okey, ada 80. Okey. Mana median? Median yang mana? Median tengah-tengah lah kan? Ni median. Berapa tu mediannya? 52. Yes, 52. Ni kuartil pertama. Berapa kuartil pertamanya? Baca betul-betul. 35. Yes, 35. Kuartil ketiga. 64. 64. So kita nampak ni plot kotak dia. Kita tengok yang B ni pula. Okey, nilai minimumnya berapa? Nilai Kosong. minimumnya? Kosong. Ini ialah 5 ni apa? Kuartil pertama. Kuartil pertama. Titik kedua ni apa?
Titik kedua ni apa? Median. Ya, berapa nilai dia? Sebelas. Yes, 11. Titik ni apa? Titik ni apa? Kuartil ketiga. Yes, kuartil ketiga. Berapa nilai dia? 21. Kemudian yang last ni, namanya apa? Nilai apa Nilai ni? Nilai apa? maksimum. Nilai maksimum. Berapa? 35. Okey, apa yang anda boleh katakan tentang plot kotak yang A dengan plot kotak yang B ni? Apa yang anda nampak? Ada beza tak plot kotak A dengan plot kotak B? Kedudukan. Kedudukan apa? Kedudukan plot Kedudukan. titik kotak. Plot-plot ni kan, kedudukan titik ni kan. Yang B ni dia macam mana nak terangkan yang B ni? Jarak titik. Apa maksud jarak titik tu Aino? Macam mana nak terangkan B ni Kita nak kata grafnya macam ke mana Apa ayat yang you boleh gunakan untuk express? Nak tunjuklah, nak sebut dalam bentuk ayat, nak tulis ayat menerangkan beza antara plot kotak A dengan plot kotak B ni. Macam mana tu? Apa perkataan yang sesuai? Apa ayat yang sesuai? Cepat. Kita bagi hint dia. Kita sebut tentang kedudukan dia. Macam mana tu? Kedudukan. Apa nak tulis tu? Macam mana nak sebut tu? Kita cerita sukatan serakan. Sukatan serakan yang kita maksudkan adalah kuartil pertama, kuartil ketiga, median. Plot A makin menaik, maka manakala plot B semakin menurun. Apa yang menurun? Apa yang menurun? Cuba terangkan lagi sikit. Apa yang menurun? Nombor menurun. Apa maksud nombor tu menurun? Saya rasa saya faham maksud Mirza tu. Ada tak orang lain nak cuba? Apa? Macam mana? Macam mana? Macam mana? Awak nampak tak kedudukan? Kalau plot kotak A tu kan dia macam tertumpu di mana? Kalau plot kotak A tu dia tertumpu di mana? Tengok sukatan serakan dia. Median dia menurun. Median dia tertumpu di belah kiri. Kan? Dia punya plot kotak ni. Kita nampak dia punya kuartil pertama dengan median tertumpu di sebelah kiri. Okey, manakala yang ni di tengah-tengah. Itulah Mirza saya cakap. Saya rasa saya faham maksud Mirza. Saya rasa saya faham tapi saya nak tengoklah ada tak jawapan lain kan. Jadi bila kita, boleh-boleh tak ada masalah. Tapi bila saya dah explain maksudnya, betul lah tu lah saya fikir tadi cikgu kan. Siapa fikir macam tu angkat tangan. Awak rasa macam tu tapi susah benar nak express ayat tu kan? Tak ada masalah. So yang ini kita nampak dia tertumpu di tengah-tengah. Okay? Yang ni kita nampak dia punya data tertumpu di belah kiri. Macam tu lah kiranya. Alright, kita pergi ke next one. Okay, bagi set data berikut. Banner plot kotak. Saya rasa ini adalah A saja. Boleh kot kita jadikan ni aktiviti terakhir. Wow, kita ada 4 aktiviti hari ni. Jadi apa yang anda perlu buat? Anda kena identify apa kita kena tengoklah yang tertinggi berapa kan. Lepas tu terendah berapa kan. Barulah kita akan susun kan. Oh, saya rasa saya dah susunkan. Saya dah masukkan. Saya dah susunkan. Okey, maksudnya saya dah susunkan dan saya dah masukkan skala dia. Okey, untuk menjimatkan masa. Nanti anda nak susun lambat kan? So bila saya dah susun, maksudnya bila saya dah susun, bolehlah tengok kan? Boleh tengok apa? Minimum berapa, maksimum berapa, median berapa, kuartil pertama berapa, kuartil ketiga berapa, lepas tu plot. Lukislah petak tu. Tak susah kan?
Ini 5 minit boleh kot? Okey, 5 minit. Kita habis awal, kita pun habis kelas awal. Saya letak ni aktiviti seterusnya. Okey, 5 minit. Ni laju je ni, seminit dah siap. Sebab saya dah siap-siap susun semua. Tambah satu aktiviti dalam kita punya homework. Wah, hari ni kita buat aktiviti 3, ramai tak hantar lagi Hari ni kita buat 4 aktiviti. Dah ada 21 yang hantar aktiviti 3. Aktiviti 1 25, aktiviti 2 22, aktiviti 3 21. Makin sikit pula. Ada yang tak hantar ke ni? Tak hantar, saya assume you dah hilang. Ya ke dah hilang? Okey, kita ada aktiviti 4. Aktiviti last untuk hari ini. Okey, kita tunggu respon Kita tengok betul tak awak plot tu. Betul. Bulat-bulatkan lah mana satu minimum, mana satu maksimum. Kalau minimum maksimum tak tanda pun tak apa kot. Kita tanda median. Baca betul-betul mana median. Ni buat soalan apa tadi? Nak buat soalan apa? Nak buat soalan apa? Ini kan kita buat kita buat plot titik. Kita buat plot titik. Kita buat plot titik. Plot kotak, plot kotak. Yang kotak tadi, kita titik-titik tu, kita plot, lepas tu kita buat kotak dia. Kan? Tadi kita buat apa? Kita tunjuk mana minimum, mana maksimum, mana median, mana kuartil pertama, mana kuartil ketiga. Lepas tu kita lukis kotak kat dia kan. Lepas tu kita sambung dengan garisan. Kita nak buat tu. Kertas. Alah, yang ni pun buat kertas juga. Yang ni kan lagi senang buat dekat board. Dot je kan? Satu jari je. Dot kat situ. Yang ini buat kat kertas lagi susah. Buat kat sini lagi senang. Start. Tak boleh tekan. Lupa. Miza buat kat kertas. Tapi ada ke kertas grafnya? Tak tepat pula jawapannya kan? Tak pula agak-agak lah Miza ya. Okey. Kita dah ada ke yang hantar? Teacher, Ya. kalau salah upload, tak apa susah lah. Oh, Nak buat kecil titik sangat ni. paparan. Kita agak-agak lah ya. Sebab yang ni 25 kan? 25, 35 maksudnya satu-satu ni satu kan? Tapi sebab saya tak tengok paparan dekat phone kan mungkin kecil sikit. So 25, 26. Kan? 26, 27, 28, 29, 30. Saya buat kat kertas graf situ kecil. Oh lah, situ kecil Okey. Tak apa. Yang mana buat di kertas graf, submit je lah terus. Okey, yang mana buat di kertas graf, submit je lah terus sebab kecil Yang mana boleh plot di situ, plot di situ. Saya rasa kalau you ada stylus senang kan? Boleh terus buat kalau ada stylus. Okey, kita terus masukkan. Okey, dah 3 minit. Kita tengok orang yang pertama siap tu sebenarnya dia mengambil masa berapa lama tu. Kertas graf. Saya tunggu dulu
Oh, yang ni pun lama juga ke? Letak 5 titik je. Kalau tak dapat buat garisan, kita tak payah buat garisan. Kita buat 5 titik je. Ingatkan yang ni lajulah sikit kan? Sofia dah siap. Okey, Sofia dah siap. 1, 2, 3, 4, 5 titik je. Okey, Noha pun dah siap. Arif pun dah siap. Okey, tapi Arif tak dapat buat kotak kot. Ramai dah siap. Okey, ada lagi ke? Semua buat di board ke? Saya nak tunggu siapa lagi ni sebenarnya? Okey, Marsha pun dah ada. Rana di Telegram. Okey, saya nak tahu ada lagi tak yang saya perlu tunggu ni? Okey, ada lagi tak yang nak saya tunggu sebelum saya close submission? Tolong tuliskan di chat. Kalau nak saya tunggu, saya tunggu. Kalau tak, kita close submission. Kosong je chat tu. Yasmin.
Okey, Yasmin banyak lagi ke Yasmin? Okey, sementara kita menunggu jawapan kawan-kawan, kita buat rumusan dahulu apa yang kita dah belajar hari ni boleh? Okey, you boleh pilih untuk turn on microphone ataupun you boleh pilih untuk tulis di chat box. Okey, jom kita buat rumusan. Tolong nyatakan perkara-perkara yang kita dah discuss hari ini. Kita belajar apa hari ni? Responlah. Plot kotak. Kita belajar plot kotak. Selain dari plot kotak, kita belajar apa lagi? Ya, kita belajar apa lagi? Plot kotak saja ke? Plot kotak saja ke? Plot kotak saja ke kita belajar? Kita belajar menjawab di kertas. Kita belajar mencari julat antara kuartil. Okey, kita belajar mencari julat antara kuartil lagi. Belajar menjawab di kertas. Hari-hari menjawab di kertas kan? Lagi cepat. Apa lagi yang kita buat tadi? Kita cari variance dan juga sisihan piawai. Yes, untuk data yang ada frekuensi. Jadi itu ialah apa yang kita dah discuss hari ini. Okey, jadi kita tunggu jawapan Yasmin sekejap. Yasmin dah jawab sampai mana Yasmin? Ya Yasmin? Yasmin diam je. Yasmin. Tak ada, dia tak hantar dan dia diam je. Saya pun tak tahu dia hantar ke tak. Okey, jadi seterusnya apa yang kita nak buat lepas ni, kita akan tamatkan kelas. Jadi latihan yang anda perlu buat, mana yang kita dah bincang tadi, soalan-soalan seterusnya anda jawablah ya. So kita dah jawab dah yang hands on, yang selebihnya anda jawab sendiri. Okey, dan semak jawapan. Minggu depan nanti kita akan teruskan kita punya plot kotak. Okey, kita akan teruskan dengan kita punya plot kotak dan okey, sekian sahaja untuk kelas hari ini. Kita tamatkan kelas kita pada hari ini. Nanti saya akan masukkan kita punya video PDPR ini dalam channel YouTube saya. Okey, saya dah tak share video dah, kita masuk dalam channel YouTube. Ada sebarang soalan lagi ke? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada soalan, maka kita tamatkan sesi kita pada hari ini. Bye. Teacher ada